Hai guys, selamat datang ke YouTube channel Mawi TV. Kali ni aku nak share kat korang tentang MPV. Okey, kita tahu tengah hangat di pasaran tentang MPV baru daripada Pro2 dan Haitsu dan Toyota, dan bakal masuk ke pasaran Malaysia, termasuk juga dengan MPV daripada Honda BR-V All New. Okey, jadi di sini aku nak share kat korang tentang patut tak korang beli MPV. Okey, skop perbincangan aku ni lebih kepada kereta MPV di bawah harga 100,000 lah. Sebabnya untuk harga 100,000 punya kenderaan ni, kadang-kadang orang tak tengok sangat segmen, tak tengok sangat dia punya jenis lah, berapa tempat duduk. Sebab ada setengah orang yang ada bajet 100,000, dia hanya nak satu kereta ni je, okey, yang dia ada dan dia mampu beli. Jadi dia nak satu kereta yang berbaloi pada dia untuk digunakan mungkin dalam jangka masa yang 5 ke 10 tahun. Okey, jadi kat sini aku nak share kat korang tentang kenapa korang jangan beli MPV. Ini adalah panduan. Sebelum korang nak beli, korang ikut panduan ni dulu supaya kau kira-kira balik, adakah aku ada masalah dengan benda-benda yang aku senaraikan ni. Okey, jadi kalau korang rasa nak tahu, jangan lupa like dan subscribe. Kita jumpa lagi sebentar lagi dalam YouTube channel Mawi TV. Okey, baik guys. Pertama, kenapa korang jangan beli MPV? Okey, pertama adalah kerana faktor minyak. MPV ni sebenarnya dianya lebih buat makan minyak berbanding dengan sedan. Sebabnya okey, MPV ni secara relatifnya lebih berat, lebih besar, lebih saiz, lebih panjang. Jadi penggunaan minyak dia sebenarnya lebih banyak berbanding dengan kereta sedan. Okey, secara kiraannya aku ada sedan Toyota Vios ni yang boleh mencapai jarak sehingga 20 km dengan 1 liter minyak. Okey, tapi untuk expander yang aku ada tu juga, ianya boleh mencapai jarak setakat yang aku cuba, ia boleh mencapai maksimum sehingga 16 km per liter untuk satu perjalanan yang aku dah servis baik lah buat. Jadi kat sini sebenarnya terdapat gap lah di antara penggunaan sedan dan juga MPV dari segi penggunaan minyak. Okey, tapi tak adalah jumlah tu terlalu besar dan keterlaluan. Jadi pada aku ianya adalah amount yang taklah begitu ketara, tapi itu korang perlu ambil kira lah kalau korang rasa penggunaan minyak tu penting kepada kereta korang. Okey, sebabnya untuk jarak dekat pada aku ianya mungkin isu yang sedikit tak begitu penting, tapi untuk perjalanan jauh mungkin gap dia mungkin akan nampak lebih ketara lah. Okay, contohnya kalau dalam contoh 1000 km lah perjalanan, untuk sedan mungkin korang memerlukan lebih kurang. Okay, jika korang nak pergi sehingga 1000 km, kalau dibahagikan dengan 20 km per liter, korang akan dapat dalam 50 liter. 50 liter tu dalam RM100. Okay, untuk mencapai 1000 km perjalanan. Tetapi untuk MPV, contohnya expander yang aku pernah capai 16, jadi untuk 1000 km ia memerlukan RM160. Okay, jadi kat situ ada gap RM60 tau untuk perjalanan 1000 km. Okay, jadi itu part minyak lah. Yang kedua, kenapa korang jangan beli MPV adalah MPV di bawah 100,000 ni lazimnya adalah MPV berkapasiti enjin 1.5 liter. Jadi enjin 1.5 liter ni dengan bodi yang lebih besar dan juga panjang, beratnya dan kapasiti yang korang akan bawa masuk tu nanti kemungkinan mestilah 5 ke 7 orang. Enjin yang dibekalkan ada 1.5 dan ianya hanya menghasilkan di antara 104 PS hingga 121 PS. 104 PS ni tak silap aku Avanza lama menggunakan 104 PS, dan 121 PS ni adalah BR-V. Jadi antara itulah dia punya range. Yang paling tinggi BR-V tu pun satu je yang banyak, yang selebihnya di bawah 110 PS. Jadi enjin yang kecil ni masalahnya bila bawa ramai orang, kerana bodi besar, kesannya adalah ianya nak memotong tu kurang memberi keyakinan kepada korang. Okey, itu aku dapati masalah yang agak besar lah. Bila nak memotong tu akan hilang keberanian untuk memotong sebab kita takut tak lepas. Jadi kita akan ambil ruangan yang paling selamat sekali untuk memotong jika membawa sebuah MPV ni. Jadi dari segi kuasa yang kecil ni sebenarnya bagusnya untuk penjimatan minyak sebenarnya, tapi
dia tak memberikan kuasa yang cukup ataupun lebih untuk memudahkan urusan kita memotong lah. Macam motor lah, kalau motor kau beli Isuzu, dia boleh pergi 120 km sejam. Macam memanglah bukan motor tu digunakan untuk pergi merempit berlumba, tapi sebenarnya power yang cukup untuk sebuah motor ni penting sebenarnya untuk korang memotong. Kalau utamanya dekat highway, contoh kau nak memotong lori, kalau korang gagal nak memotong, mungkin risikonya lebih besar kan. Okey, jadi itu powernya sedikit kurang. Okey, sebab ketiga kenapa korang jangan beli MPV ni adalah kerana dia punya handling. Okey, handling untuk MPV ni dia berbeza sebenarnya dengan sedan. Kalau sedan ni ground clearance dia rendah, jadi pemanduannya tu lebih selesa dan lebih meyakinkan. Dia tidak membuai lah berbanding dengan MPV. Dan kebanyakan MPV sebenarnya dia punya ground clearance dia tinggi, dalam 190 hingga 220 mm. Okey, dan sekarang MPV kan sekarang dah bergaya crossover, jadi dia makin lebih tinggi lah. Okey, jadi bila ketinggian macam tu, sebenarnya ianya punya handling sebenarnya sedikit membuang dan tak sedap lah. Itu tak masuk lagi kalau kereta pacuan belakang, itu lagi rasanya lebih tak sedap berbanding sedan. Okey, jadi bila tak sedap ni, handling dia macam itu, sebenarnya ia tidak boleh menjadi sebuah kereta yang lincah untuk dipandu. Sebabnya handling yang macam tu menyebabkan elongan badan dia jadi teruk. Okey, bila elongan badan dia teruk, kau nak lincah susah sebenarnya. Okey, dan kemudian bila korang nak ke satu tempat dengan segera, masalahnya adalah nanti korang susah sebenarnya nak capai target. Okey, contoh kalau kau target nak capai setengah jam dah sampai. Kalau sedan mungkin boleh sampai, MPV mungkin korang perlu lebih bertenang lagi untuk bawa, sebab dia tak boleh jadi sebuah kereta lincah dengan kuasa yang mungkin tak cukup, bodi yang berat. Dia menyebabkan pemanduan tu agak perlu bersantai saja. Ya, mungkin kau kata beli MPV takkan nak pergi berlumba, betul lah, aku faham. Tapi sebenarnya kalau MPV tu sebenarnya satu-satunya kereta yang kau ada dalam kegiatan harian kau orang, sebenarnya ada masalah bila korang memerlukan satu keadaan di mana korang perlu segera. Contohnya ada urusan hal kecemasan di hospital. Okey, kalau kau ada sedan, kau sepatutnya memilih sedan sebagai kenderaan yang korang nak bawa lah. Tapi kalau kau hanya ada MPV, sebenarnya korang ada risiko untuk okey, dan jika korang hanya ada sedan, jadi korang terpaksalah menghadap handling yang agak teruk dan mungkin tak lincah untuk hal-hal kecemasan yang penting. Okey, seterusnya untuk yang keempat, untuk MPV ni sebenarnya bila dia ground clearance-nya tinggi, sebenarnya posisi pemanduannya juga tak best. Okey, sebenarnya gini, bila kau duduk dalam kereta macam sedan ni, sebenarnya kau ibarat duduk di dalam kereta. Okey, tapi untuk MPV kau sebenarnya berada dalam posisi kau duduk bertenggek di atas kerusi dalam kereta tu. Okey, itu sebenarnya perbezaannya agak ketara lah. Bila keduduk posisinya tinggi tu menyebabkan ada sedikit gayat lah. Tapi bagusnya kau punya perspektif jadi lebih luas dan tinggi lah. Dan bagi orang macam aku pun sebenarnya tak suka sangat duduk terlalu rendah, follow lori, jadi tak nampak apa kat depan. Jadi dengan MPV ni, dengan ketinggian dia, sebenarnya memberi korang sedikit ruang untuk memberi perspektif yang lebih luas semasa memandu. Tapi itulah posisi pemanduan dia tu nampak macam janggal lah, macam ibarat korang membawa lori ataupun van lah. Okey, berbanding feel membawa kereta. Tapi sebenarnya ada juga MPV yang mempunyai pemanduan yang baik, yang tak macam naik van atau lori. Contohnya macam Livina, Wish, Stream, Alza. Okey, tu antara contoh-contoh Odyssey. Okey, contoh-contoh MPV yang mempunyai gaya pemanduan dan juga posisinya seakan-akan sebuah sedan berbanding sebuah MPV. Okey, perkara yang kelima pada aku dari segi image. Okey, kalau kau bawa MPV, sebenarnya ia melambangkan image yang lebih matang dan dewasa kepada korang. Jadi bagi orang yang muda, sebenarnya dia akan rasa macam nampak sedikit tua lah bila kau bawa MPV. Itu satu dari segi usia lah. Kemudiannya, satu lagi perkara yang kau perlu ambil kira, aku rasa kalau kau menggunakan sedan, kau akan nampak lebih profesional. Tapi kalau kau guna MPV, kau nampak macam seorang family man, lebih kurang. Okey, dalam situasi tertentu bila aku pergi dengan bawa sedan macam ni, Vios, dia sebenarnya akan rasa feel macam aku datang tu atas tujuan profesional, dan mereka pun akan cuba bersikap profesional lah. Okey, tapi bila aku datang dengan membawa expander, dia akan nampak lebih sedikit bersantai, sebab mungkin persepsi mereka, okey, dia ni seorang yang family man, mungkin dia tak
taklah terlalu serius orangnya. Okey, dan kemudian bila image ni, bila kau bawa MPV ni, satu juga masalah, orang akan anggap kau sebagai family man. Okey, dan orang akan rasa macam kau mungkin sedikit memboringkan. Okey, mungkin macam tu. Okey, seterusnya dari segi image ni sebenarnya kadang-kadang dia menampakkan image tua lah. Jadi pada aku, selagi korang tak perlukan MPV, sebenarnya tak perlulah beli MPV. Okey, yang terakhir sekali pada aku, kenapa korang jangan beli MPV adalah kerana kerana ruang bagasi. Ruang bagasinya kecil, sedangkan ianya sebuah MPV yang sesuai untuk 7 orang tempat duduk. Tapi sebabkan ruang bagasi kecil, ianya adalah sesuai untuk seorang bujang je guna. Tapi ianya agak ironi lah untuk sebuah kereta 7 tempat duduk, tapi hanya boleh diduduk oleh satu orang. Bagasinya hanya terhad kepada satu orang sahaja. Okey, jadi itu antara 6 lah aku senaraikan kelemahan untuk memiliki sebuah MPV. Jadi jika korang rasa poin-poin tu macam korang tak suka, ataupun maksud aku tak sesuai dengan kehendak korang, aku rasa korang tak perlukan sebuah MPV. Okey, sebaliknya sesuai untuk gunakan sedan. Okey, jumpa lagi dalam video yang seterusnya dalam YouTube channel Mawi TV. Okey, jangan lupa like dan juga subscribe. Assalamualaikum. Bye.